Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Geologis pada 2 April. Jadi kita masih sama-sama kita menyambut meraihkan Hari Geologis, di mana ini merupakan hari yang ditetap untuk kita semua, bagi geologis seluruh dunia menyambut hari sebagai Hari Geologis. Jadi sebab itulah Pak Cu kena pakai gini topi topi Institut Geologi Malaysia, merupakan satu institut yang kita sebagai geologis di Malaysia bernaung di bawah payung IGM. Jadi pada kali ini Pak Cu akan menceritakan tentang isu yang hangat diperkatakan pada masa ini, iaitu electric vehicle EV dan juga macam mana perkaitannya dengan environment kita tahu ataupun alam sekitar kita. Jadi semua negara setakat ini adalah dah meletakkan satu inisiatif bahawa tidak menggunakan petroleum, tidak mengurangkan penggunaan hidrokarbon, dan akan berubah kepada renewable energy ataupun lebih kepada tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi salah satunya adalah dengan menggunakan bateri ataupun electric vehicle EV. Jadi EV. Jadi sekarang ni kita tak nak lagi guna bahan petroleum. Jadi sekarang ni di Malaysia pun dah banyak kereta EV yang ada di atas lebuh-lebuh raya kita, dan ada juga orang kata hybrid car, di mana boleh menggunakan elektrik, boleh menggunakan petroleum, dan akan menuju kepada satu peringkat di mana semuanya akan menggunakan elektrik. Sebagai inisiatif yang kita nampak daripada di Singapura, dia menjangkakan bahawa pada tahun 2030 semua kenderaan yang ada di atas jalan raya di Singapura dengan menggunakan elektrik ataupun EV. Jadi isunya sekarang ni adalah macam mana EV tu, adakah kemampuan untuk mengeluarkan bahan-bahan yang berkaitan untuk menghasilkan bateri itu sendiri, ataupun lithium ion battery. Kita tahu bahawa lithium ion battery adalah menggunakan unsur utamanya adalah lithium, dan juga dia memerlukan kobalt juga di dalam bateri. Dia gunakan nikel juga. Kemudian dia ada perlukan coal ataupun charcoal juga di dalam bateri. Ini adalah merupakan untuk menjadikan benda itu sebagai lithium ion battery yang boleh bertahan lama. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang ni, kita nampak bateri daripada berdebutnya besar dulu dah jadi bateri yang kecil dan boleh bertahan lama, yang boleh efisiensinya adalah tinggi. Ya, inilah memerlukan teknologi, memerlukan kajian, memerlukan research. Tetapi kita sebagai seorang geologis, apakah kita ni dah bersedia untuk memberitahu atau memaklumkan kepada dunia bahawa kita sebenarnya terdapat deposit ataupun enapan lithium di Malaysia ni. Kita ada enapan kobalt di Malaysia ni, nikel dan sebagainya. Jadi mana itu adalah unsur-unsur utama yang diperlukan di dalam pembuatan lithium ion battery yang majoritinya adalah digunakan di dalam EV, dan juga di dalam handphone, elektronik lain, laptop dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang geologis mesti bersedia dengan kalau sekiranya ditanya tentang maklumat yang diperlukan untuk penghasilan lithium di Malaysia. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa lithium adalah negara yang mengeluarkan lithium terbesar di dunia adalah Australia. Australia memiliki deposit ataupun pengkayaan lithium yang advance di sana, tetapi
Kalau sekiranya ada berlaku prosesan, maka akan berlakulah impact environment ataupun environment impact dia, ataupun impact alam sekitar yang berlaku disebabkan oleh penghasilan atau pengkayaan lithium itu sendiri. Kalau di Australia, mereka mengambil lithium daripada spodumene. So spodumene merupakan satu mineral daripada kumpulan pyroxene group, di mana daripada situ dia adanya lithium, dan kemudian mengekstraksi daripada proses ekstrak itulah mengambil lithium daripada spodumene. Dan setengah-setengah negara sebagai itu Chile mengambil lithiumnya daripada deposit garam dia. Garam yang ada itu dia ada proses dan kemudian akan mengambil lithium daripada garam, daripada endapan garam yang besar. Jadi itu adalah tempat utama yang untuk menghasilkan lithium adalah sama ada spodumene ataupun daripada deposit garam itu sendiri. Jadi kalau sekiranya daripada kita ada banyak gumuk-gumuk garam ataupun diaper, salt diaper dan sebagainya, itu adalah memang ada juga berpotensi untuk menghasilkan untuk mengekstrak lithium daripada garam. Jadi macam mana kita? Di mana kita nak mendapatkan lithium kita? Yang paling jelas sekali, lithium ini yang kita ada, kita di Malaysia ini berpotensinya adalah mungkin daripada sumber pegmatite atau apatite yang keluar, ataupun late phase ataupun bahan yang akhir keluar daripada proses magma yang berlaku di bawah bumi, dan dia keluarlah sebagai bentuk telerang atau bentuk dike. Itulah yang ada kemungkinan mengandungi lithium. Jadi lithium di situ dia akan adalah bersama dengan spodumene dan adalah mica yang ada lithium, ataupun dipanggil lepidolite. Lepidolite itu adalah satu sumber silika lithium juga yang berada di dalam pegmatite. Jadi kalau kita kat Malaysia ni, pegmatite tak banyak sebenarnya. Pegmatite kita ada dekat yang paling famous sekali dekat Gunung Jerai lah. Gunung Jerai memang banyak pegmatite. Tetapi dah sekarang ni Gunung Jerai dah menjadi satu geopark, Jerai Geopark. Jangan, maknanya kita bukan tak boleh nak ambil dia punya hasil bumi itu, tetapi menjadi satu kesulitan sedikit lah apabila benda tu dah apabila kawasan berkenaan digazet sebagai kawasan geopark. Dan juga besar kemungkinan juga kita ada pegmatite yang besar juga ada di Johor, dekat Muar ada di Bukit Mo. Ada kemungkinan itu adalah juga berpotensi untuk ekstrak lithium. Tetapi kita tak ada sumber garam sebenarnya. Garam yang terhasil hasil daripada penyejatan lautan dan kemudian terbentuknya satu deposit garam. Tapi kita tak ada di situ. Jadi kita cuma, kalau sekiranya untuk mendapatkan lithium, cuma kita boleh tumpu kepada pencarian ataupun strategi kita adalah untuk membuat kajian terperinci tentang pegmatite yang ada di Malaysia. Ini adalah merupakan satu sumber utama di dalam pengekstrakan lithium untuk lithium ion battery. Jadi macam unsur-unsur lain tu Pak Chu tahu pastilah, macam kobalt tu kita tahulah kat mana kita nak dapat. Jadi banyaklah orang kata perkara-perkara yang perlu kita fikirkan untuk sama-sama membangunkan negara kita selaras dengan apa yang teknologi yang ada sekarang ni. Tetapi walau macam mana pun, apabila mengekstrakkan berlaku, maka kita akan merubah, kita akan mengganggu ataupun kacau ganggu alam sekitar. Jadi kita aktif balik pelombongan, jadi alam sekitar kita pun mungkin akan tercemar. Itulah sebabnya.
Dan kalau sekiranya elektrik itu masih lagi diperlukan, sudah tentulah banyak lagi empangan-empangan hidroelektrik akan dibina. Maka banyak lagi lah kawasan di Malaysia ini akan tenggelam untuk penghasilan tenaga elektrik. Itulah yang kita amat bimbangkan, di mana kita memerlukan sesuatu benda, dan kemudian kita mesti berkorban dengan benda atau persekitaran kita. Jadi tak nak kita mesti berlumba atau kita mesti mencari resources ataupun bahan untuk kita bertanding dengan negara-negara lain demi untuk ekonomi negara kita. Begitu juga dengan REE. Kita tahu REE itu adalah satu elemen ataupun satu bahan yang agak strategik mineral, dan benda tu tak banyak pun di dalam bumi kita sebenarnya pun, tetapi proses pengekstrakannya itu akan memberikan satu kesan yang agak besar kepada alam sekitar. Kita hendak sesuatu benda mesti berkorban dengan satu benda yang lain. Jadi walau macam mana pun, kita sebagai seorang geologis mestilah kita membela agar sebarang resources ataupun sebarang hasil mesti kita keluarkan, tetapi di dalam sustainable punya development ataupun pembangunan yang mapan. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas dan singkat ini akan memberi satu wadah baru di dalam kehidupan kita, dan untuk kita bertanding ataupun kita duduk semeja dengan sama tinggi dengan negara-negara yang dah advance di dalam bidang lithium ion battery. Itu sajalah yang dapat Pak Chu kongsi kepada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.